Okey, so kita sambung kertas 2. Okey, negeri Perak So soalan bahagian B 45 markah. Okey, soalan bahagian B ni 1 jam Satu soalan ni 12 minit lah. Okey, masa menjawab. So kita tengok soalan. Soalan pertama ni 5 markah. Markah dia besar ni. Okey, so kita tengok soalan. Dini membeli 3 buah kerusi dan 2 buah meja dengan harga 450. Okey, manakala Ahmad membeli 8 kerusi, 3 buah meja dengan harga RM80, RM850 dengan menggunakan kaedah metrik. Okey, so kaedah lain semua dia tak terima Hitung beza harga antara sebuah meja dan sebuah kerusi yang dibeli oleh mereka berdua. So kita tulis dulu persamaan. So cikgu kira kat sini lah. Okey, 3 kerusi kita andaikan X lah. So tulis dulu persamaan 3X. Tulis. Okey. Tambah dengan 2Y sama dengan 450. Yang kedua 8X tambah dengan 3Y sama dengan 850. Okey, guna kaedah metrik. Cuba selesaikan. So cikgu tulis balik kat sini lah. Okey 3X tambah 2Y sama dengan 450. 8X tambah 3Y. 8X tambah 3Y sama dengan 850. Kaedah metrik salin balik je. Okey, 3, 2, 8, 3. So XY. Okey, sama dengan 450, 850. Okey, lepas tu kita songsangkan dia lah. Okey, XY ni. Yang ni bawa pergi sebelah jadi songsang. 1 per anak dara ni. Tolak bujang comel. So anak dara A, B, C, D. Laju awak kira beres. Okey, bagus Okey, so proses dia kena tunjuklah 1 per anak dara 3. Dara 3 tolak bujang 2 comel 8. Lepas tu 2 ni kita terbalikkan dia. So kebetulan nombor dia sama, tak ada masalah. 2 ni kita tukar operasi dia. 2 jadi negatif 2, 8 jadi negatif 8. Okey, mesti tulis proses dia. Okey, so ramai student bila dia buat proses dia tertinggal nombor kat belakang ni. Ni tak boleh tak lengkap Mesti lengkapkan. Tertinggal nanti tak dapat markah nanti. Okey, so XY. Dekat sini kita tak perlu selesai pun dekat sini. Sebab markah dia persamaan ni 1 markah. Bentuk metrik ni 1 markah. So proses dia ni 1 markah. So dekat sini kita tekan kalkulator. Okey, pelajar boleh tekan kalkulator. Okey, mod. Okey, equation. So dekat sini 2 pun boleh ubah, tekan 2. A1 dia 3. B1 2. C1 450. Okey, A2 dia 8. B2 dia 3. C2 dia 850. So kita tekan sama dengan X 50, Y 150. Okey. So dekat sini proses dia mesti tulis Merah. Okey.
X 50, Y 150. Okey, mesti tulis jawapan akhir dia. X sama dengan 50, Y sama dengan 150. So dekat sini markah dia berapa ni? 5 1, 2, 3. So dekat sini 4. 2 ni ada lah. Okey, 4. Sepatutnya dekat sini 4 lah. Okey, lagi satu dia nak beza kan soalan dia. Hitung beza harga. Okey, yang dia mereka berdua. So beza satu markah lah. Beza. Okey, 150 tolak 50. So dapat 100. Satu markah. Okey, clear soalan ni? Clear? Clear, alhamdulillah. Okey, so kita sambung. Soalan B. Soalan B. Apa maksud darab dengan 1001 ni? Apa maksud dia? Ajar. Apa maksud 10? Matrix identity. Okey. So matrix identity ni macam mana nak cari? Matrix identity. Okey, so take note sikit . A darab dengan B ialah identity. Okey, nak cari A, kita songsangkan B. Okey. Pelajar masih dengan cikgu? Halo? Ada cikgu . Sorry, ada incoming call tu. Okey, takut terputus . Okey, nak cari B, songsangkan A. Sekejap, cukup balas mesej. Sekejap. Sekejap . Okey. So dapat berapa G dengan H? So yang ni A. Ni A, ni ialah B, ni ialah identity. So kita nak cari H. Mana G dan H ni? Kat sini cikgu nampak H saja . So kita nak cari kat sini . Kita nak cari yang ni. Nak cari B. Nak cari A. Songsangkan B . So songsangkan B. Okay, so B tu bila kita songsangkan dia. 7, 1. 7, 1, negatif 4, 6. Kita songsangkan dia. Okey, bawa pergi sebelah. So 1 per. Tadi kita dah cerita dah tadi. Okey, so anak dara tadi. So anak 7 darab dengan 6. Tolak dengan bujang 1 darab negatif 4. Lepas tu kita terbalikkan dia. 6 naik atas, 7 turun bawah. So dekat sini ubah simbol. Negatif 1 dengan 4. So dapat apa jawapan ni? Tolong cikgu sekejap. Kira. Tak ada ruang. Dia sepatutnya kira kat bawah lah. So 1 per 7 darab 6. 42. Okey.
Tolak-tolak jadi tambah. 1 darab 4 dapat 4. So 46 kat sini 1/46 kan. Tapi dia bila matriks songsang ni dia kena selesai semua. 4, 7. So selesaikan semua. 6 bahagi dengan ini bukan. Okey, betul matriks songsang. Nak cari A, songsangkan B. Okey. Jadi semua per dengan 46. Kenapa jawapan dia lain Tak dapat jawapan dia ni. Pelajar nak komen apa kat sini? Komen sikit. Ni identiti. A darab B dapat I. So nak cari A, songsangkan B. Betul. Kita songsangkan 1/. Sebab semua jawapan ni ialah 6 dengan 46 Ni ada error ni soalan ni pelajar. Sepatutnya kita dapat dekat sini 6/46 negatif 1/46. So 4/46 7/46. Ni sepatutnya jawapan dia yang ni. Ni ialah yang ni. So nombor 11. Cikgu cek sikit skema jawapan. Tak dapat memang tak dapat ni. Dia sepatutnya dia mistake kat sini ni. Mistake jap. Cikgu cek skema jawapan negeri Perak ni Dia buat macam mana ni? Ni beza dapat, G dapat, H dapat. Okey, dia ada pembetulan ni soalan ni. Okey. Ni sepatutnya dekat sini ni yang cikgu faham ni ialah G. Ni ialah G. Yang ni ialah H. Okey. Okey, pelajar. Betul lah, betul. Mana ada. Okey, sorry. Cikgu betulkan balik. Okey, sorry Okey, cikgu tertinggal G ni dekat depan ni. Ada G ni. Tak perasan G ni. G ni ialah yang ni. Okey. H ni ialah 4. Okey. So, kita tulis. Cikgu tak perasan tadi. G tu 1/46. H tu 4. So, clear tak soalan ni? Clear? Clear. Yang lain clear? Okey, beres. Cikgu tak perasan ada G ni. Tu cikgu cari G datang daripada mana kan? Okey, seterusnya. Soalan C. Tidak mempunyai songsangan. Cuba buat. Tadi kita duk cerita matriks songsang ni tidak mempunyai songsangan. Apa maksud tidak mempunyai songsangan? Apa maksud tak ada songsangan? Maksudnya terus je. Anak dara tolak bujang comel sama dengan kosong. Masuk nilai. CD. Okey, kalau songsang 1/. Cepatlah abang ada kelas ni. Okey. Okey, so berapa jawapan? Anak 9, dara 5, tolak bujang 3, comel P. Kosong. So 9 kali 5, 45 lah.
Okey, negatif 3P sama dengan 45 bagi sebelah, negatif 45, so potong. So, P sama dengan 45 bahagi dengan 3, so dapat 15. Boleh? Soalan ni boleh? Ni proses dia ni 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Clear tak anak cikgu? Ya. Okey, ingat tidak mempunyai songsangan. Okey, 3-3 clear. Alhamdulillah. Sorry, ada gangguan sikit. Okey, kita sambung lagi. Okey, soalan 12. Okey, soalan 12. Rajah 5 menunjukkan trapezium PQRS. PQRS dan URST dilukis pada satu satah kartis. Okey, URST. URST. Yang besar ni lah. Yang besar ni ialah image. Okey, bagi PQRS. Okey, maksudnya yang ni ialah, yang kecil ni ialah objek lah. Objek. Gabungan transformasi GH. So, kalau GH, cari H dulu. Baru cari G. Okey, yang ni pelajar kena tahulah. Okey, dan untuk tajuk ni, pelajar kena tahu macam mana objek jadi image. Yang ni kena master betul-betul So, di ruang jawapan, yang ni kita selesaikan yang ni dulu. Pelajar tulis jawapan dia. Selesaikan soalan ni dulu. Cikgu nak H dia apa, G dia apa. Okey, macam mana objek jadi image? Pelajar. H, G. Cerita full sikit. Macam mana objek jadi image? Objek ni macam mana jadi image? So, putaran 90 darjah. Okey, habiskan. Putaran mesti ada 90 darjah. Ikut jam, lawan jam mesti ada. Macam mana objek ni jadi image? So, kita tengok dekat sini Okey, ni objek dia. Screenshot baru lah. Sekejap, cikgu tunjuk cara dia nak cari. Ni objek. So, objek ni dia putar dulu. So, dia putar macam mana? Kalau cikgu tulis dia putar macam ni boleh? Nampak tak macam ni? Dia putar. Dia putar macam ni. Nampak tak? Ni objek asal dia yang ni. Ni asal dia macam ni. So, dia putar macam ni lah. Okey, so dia putar 90 darjah.
Okey, mengikut arah jam. Mesti ada perkataan. Ni pusing ikut jam ke lawan jam ni? Ni pusing macam ni kan, tadi kan. So putaran 90 darjah lawan arah jam. Arah jam. Pada titik. So titik mana dia berputar? Titik mana putaran dia? So dekat sini perasan tak? Pelajar perasan tak ada putar kat situ? Boleh? 45 kat sini. Kat sini ke putar? Kalau kita putar kat sini, oh dia bukan titik R ni bukan ni. Okay, kita cerita sikit. Sekejap. Okey, kalau putaran dia dekat R, pelajar tengok soalan ni. Ni jawapan dia banyak. Jawapan dia banyak. So, kalau dia berputar dekat R, so kita akan dapat macam ni objek dia. So, kalau dia berputar dekat R, cikgu bagi satu jawapan dulu. Jawapan yang mudah dulu. So, putaran pada titik R. Okey, lepas dia putar, yang kedua, pembesaran lah. HG tadi pembesaran. So, pembesaran mesti ada faktor skala. Okey, faktor skala. So, faktor skala mesti kita tahu K sama dengan image bahagi dengan objek. So, kalau cikgu ambil yang straight ni, image 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahagi dengan objek 1, 2, 3, 4. So, 8 bahagi 4 dapat 2. So, faktor skala 2 pada titik. So, titik pembesaran dia, kalau gambar, kalau follow cikgu macam ni. Okey, so pusat pembesaran dia kita cantum je. Ambil bucu ni, cantum dengan bucu. Ni bucu dia kan. So, kita cantum je panjang macam ni. Ambil bucu ni dengan bucu ni. So, cantum je kat sini. Okey. So, jawapan dia kat sini lah. So, pusat dia 10, 9. Pada titik 10, 9 Okey, so yang ni kalau dia putaran ni ikut cikgu lah. Ikut cikgu. Kalau cikgu putaran dekat R. So, kalau putaran macam ni, cikgu ulang lagi sekali. So, cikgu tunjuk jawapan lagi satu. Okey. Okey, kalau putaran dia ni, dia putar dapat sini. So, putaran dia pada titik berapa tadi yang awak dapat tadi? Dennis? 45 Putar sini So, macam mana kita nak dapat pusat putaran dia? Kita cantum dua bucu Cantum dua bucu. Yang ni bucu ni kan. Bucu ni dengan bucu ni. Bila kita bucu ni kan. Ni bucu asal dia. So, bila kita cantum, kita cari garis yang serenjang. Panjang macam ni. Ni garis serenjang dia. Guna jangka lukis. Ambil jangka lukis, calik sini, calik sini, calik sini, calik sini. So, akan dapat macam tu. Okey, ni satu garis dia. Okey, lepas tu kita cari bucu lagi satu. Bucu lagi satu kat mana? Pelajar, bucu lagi satu. So, bucu ni dengan bucu asal dia. So, kalau cikgu keluarkan dia, gambar, kenapa dia alih yang ni pula? Okay, so, yang ni kan. Yang ni ialah yang ni lah. Betul So, maksudnya yang ni ialah yang ni. So, kita cantum dua, kita cari garis renjang dia. So, kita akan dapat jawapan dia kat sini. Ni garis renjang dia. Bucu ni tadi yang belakang ni dengan yang ni. So, ni garis renjang dia. So, kita akan dapat titik cantuman dia berapa ni sebenarnya ni. Ni 6. Tak tepat Mungkin cikgu tak tepat. Mungkin sini lah.
67. Okey, so kalau cikgu tengok skema dia ni kalau pada titik 67, tulis lagi satu jawapan sikit. Okey, putaran 90 darjah lawan arah jam. Jam pada titik tadi 67. Okey, tak nampak lah. Okey, lepas tu dia putaran pembesaran dia. Faktor skala dia sama Faktor skala 2 pada titik. So titik mana? Dia pembesaran dia. So kalau kita cantum bucu dia yang ni dengan yang ni, kita cantum yang ni dengan yang ni. So titik kat sini pada titik R. Okey, pelajar perasan tak? Bila jawapan dia macam ni, titik dia R, jawapan dia yang ni. Kalau titik dia 67, jawapan dia macam ni. So soalan untuk soalan macam ni, macam-macam jawapan. Dia depend pada pemahaman pelajar. Pelajar nak putar dekat mana. So dia ada pasangan dia. Clear tak pelajar? Cikgu cerita dulu. Clear tak yang ni? So cikgu nak rujuk skema jawapan sekejap Clear Okey, so kalau skema jawapan dia, kita tengok. Mana skema jawapan dia? Okey, putaran 90 darjah pada titik 69. Okey, dia putar pada titik 69. Jawapan cikgu tadi berapa? Okey, cikgu 10. Mana putaran? Sembilan. Putaran dulu, dia nak besar dulu. Boleh? Dia nak besar dulu, tak ada masalah. Dia nak pembesaran dulu, dia besar kat sini. Contoh. Lepas tu baru dia putar. So dia tetap dapat jawapan macam ni. Tapi clear tak? Clear? Cikgu sambung soalan ni. Lama sangat soalan ni pula. Clear? Clear Okey, beres. Okey, pada ruang jawapan, lukis image. Okey, trapezium PQR. Okey, maksudnya jawapan dia boleh jadi pelbagai. Tidak tetap pada satu jawapan kan cikgu? Ya, betul. Jawapan dia macam-macam. Biasa sampai 15-16 jawapan. Sebab dia bila pelajar buat putaran, pada titik berapa pun dia tetap betul. Tapi titik dia akan matching dengan pusat pembesaran. Betul soalan awak tu. Bagus tu. Okey, so settle Okey, seterusnya. Soalan B. Ni soalan dia soalan terbuka soalan terbuka. Jadi dia tengok kreativiti student. Kalau student pandai, dia cepatnya faham. Dia cari pusat dia. Ada student, saya nak putar dekat R. Ada pelajar, tu pusat pembesaran dia. Dia macam tu lah. Okay, so sekarang ni dia nak kita lukis image. Trapezium PQRS. So PQRS ni yang salah. Pantulan pada garis RS. Garis RS. So dekat sini dia minta kita lukis.
Okey, PQRS ni pantulan. So, bila pantul, kita lukislah gambar dia. Mesti guna pembaris lah. Okey, so akan lukis macam ni lah. Ni pantul ke sebelah sana. Okey, so settle untuk soalan ni. 2 markah. Okey, seterusnya trapezium URTS. URTS ni yang besar. URTS. Okey, di bawah pantulan X sama dengan 6. X sama dengan 6. So, kita pantulkan dia. X sama dengan 6 yang ni garis dia. So, kalau kita pantul yang besar ni, cikgu buat warna biru. So, kita lukis. Kalau kat sini, berapa petak ni? 4 petak. So, kat sini 4 petak jugalah. Okey, so dekat sini 4 petak. Kat sini pun 4 petak juga. So, kita cantumkan dia. Kita akan dapat macam ni jawapan dia. Ini gambar dia lah. So, dia pantul ke sebelah. So, settle untuk soalan ni. Okey. Seterusnya, so settle. Okey, 2 markah juga. Okey, seterusnya soalan B1 tadi settle. Yang ni dah lukis settle. Okey, soalan 13. Sikit lagi. Soalan 12 habis dah, soalan 13. Okey, tulis 2 implikasi. Ni soalan penakkulan. Soalan penakkulan ni soalan wajib lah. Okey, jika dan hanya jika. Okey, 2 implikasi. So, kalau yang depan ni P, yang ni Q. Okey, implikasi yang pertama, pelajar salin balik je. Okey, jika apa dia? Suatu nombor ialah nombor perdana, maka nombor itu hanya boleh dibahagi dengan 1 dan nombor itu sendiri. So, pelajar salin je balik yang tu. Tu implikasi yang pertama. Kalau implikasi yang kedua, sama dia. Okey, jika salin balik, nombor itu hanya boleh dibahagi dengan 1, maka nombor itu dengan 1 dan nombor itu sendiri, maka suatu nombor ialah nombor perdana. So, kita terbalik lah. Jika P, maka Q. Senang cerita lah. Okey, jika Q, maka P. So, terbalik je. Settle soalan ni? Boleh? Implikasi? Ajar? Okey, boleh. Kita terbalik je. Yang lain, okey Okey, seterusnya tulis kontrapositif. Bagi penyataan di bawah. Okey, penyataan ni implikasi lah. Apa formula dia kat sini? Pelajar I ask. Okey, beres. I ask. Implikasi jika P, maka Q. Akas jika Q, maka P. Songsangan ambil daripada implikasi. Jika bukan P, maka bukan Q. Kontrapositif ambil daripada akas. Jika bukan Q, maka bukan P. Okey, so yang ni ialah penyataan. So, penyataan ni implikasi lah. Kalau kontrapositif ambil daripada songsangan. Bermakna kena songsang dulu lah. Kena songsang dulu. Kalau songsangan dia, jika, cikgu tulis kat sini lah. Jika Y sama dengan 5, maka Y kuasa 3 sama dengan 125. Ni akas. Kalau kontrapositif, songsangan daripada dia, just senang je lah. Kita tambah je. Jika Y tak sama dengan 5, maka Y kuasa 3 tak sama dengan 125. Okey, so tentukan nilai kebenaran dia. Benar ke palsu yang ni, pelajar? Benar ke palsu? Soalan cikgu.
Benar, pandai awak. So, clear soalan ni. Settle, senang kan? Okay, kenapa dia 4 markah kat sini? Sini 1, 2. Kat sini 3. Okay. Markah dia sini 1, 2. Tulis kat sini 3. Tulis benar 4. Satu markah. Okay. Seterusnya B. Okay, soalan B. Tentukan sama ada hujah di atas kuat atau lemah serta meyakinkan atau tidak meyakinkan. Justifikasikan jawapan anda. Tiga ialah faktor bagi 12. Betul ni statement pertama ni? Betul 6 ialah faktor bagi 12. Betul juga. 12 ialah faktor bagi 12. Betul juga. Semua faktor bagi 12 boleh dibahagi tepat dengan 3. Ni betul tak ni? Ni lain macam ni. Faktor bagi 12 boleh dibahagi dengan 3 ke? Tidak Tidak. Kenapa tidak? Berapa faktor bagi 12? 1 kan? Ada 4. Okey, 4 tak boleh bagi 3. Beres? 1 boleh, 4 boleh beres. So yang palsu ni. So bila ada sahaja palsu, hujah dia apa? Hujah dia lemah lah. Hujah dia lemah. Dan tidak meyakinkan. Kalau hujah dia semua betul, kesimpulan dia betul, hujah dia kuat dan meyakinkan. Senang cerita macam ni. Ada je dekat sini palsu, dia hujah dia lemah. Dan tidak meyakinkan. So lemah dan tidak meyakinkan. Meyakinkan. Okey. Apa kesimpulan dia? Yang depan ni kita buang. Lepas tu apa formula dia? Salin nombor yang sama, mana nombor yang sama? 2 sama. Sorry. 2 ni semua sama Salin balik nombor yang sama. Darab dengan. Ni nombor yang tak sama, itu buat bracket lah. Tolak. Nombor ni pun tak sama juga. Buat bracket juga. Cuma beza dia, nombor dekat sini ialah nombor kuasa 2 sempurna. So mesti n kuasa 2. So yang ni nombor biasa lah, n. So kena tulis 2 selesaikan. N kuasa 2 tolak dengan n. Mesti tulis. So n sama dengan 1, 2, 3, titik. Betul. Boleh belajar. Boleh tak? Hello. Adas. Lain cikgu tak cantik Ini hujan je tak berhenti Okey, so kita sambung aplikasi settle. Okey, soalan ni penting. Soalan
Okey, pelajar tengok soalan 14. Hanis ingin membeli sebilangan pokok bunga ros dan pokok orkid. So dekat sini bunga ros RM10. Lepas tu kita ada bunga orkid RM15. Dia mempunyai 600 untuk berbelanja. Bilangan bunga yang dibeli mesti sekurang-kurangnya 40 pokok dan bilangan pokok ros adalah selebih-lebihnya sama dengan bilangan pokok bunga orkid. Tulis 3 ketaksamaan linear. Okey, pelajar bagi cikgu 3 ketaksamaan linear. Senang je soalan dia. Mula Y. Senang. Berapa persamaan dia pertama? Pelajar. Tengok harga dulu, senang. Okey. Dekat sini kita tengok Dekat sini dia ada perkataan sekurang-kurangnya. Jumpa kurang buat lebih. Jumpa perkataan kurang buat lebih besar atau sama. Okey. So bilangan pokok yang dibeli mesti sekurang-kurangnya 40. Maksudnya X tambah Y lebih atau sama dengan 40. Jumpa kurang buat lebih. Okey, yang kedua. Perkataan yang kedua. Bilangan pokok ros selebih-lebihnya. Jumpa perkataan selebih-lebihnya. Jumpa lebih buat kurang kurang atau sama. So bilangan pokok bunga ros X. Kurang atau sama dengan bilangan bunga orkid. Sama dengan Y lah. Okey, so lagi statement. Satu lagi statement. Harga lagi satu statement harga. So statement lagi satu. Bunga ros berapa? 10X tambah dengan 15Y. Okey. Harga bagi pokok bunga ros dan bunga orkid masing-masing RM10 dan RM15. Dia mempunyai 600 untuk berbelanja. Maksudnya dia ada 600 untuk dia belanja lah. Maksudnya kurang atau sama atau sama dengan 600. Sebab ni harga ringgit. Okey, so sekarang ni cikgu nak pelajar lakar graf lah. Okey, lakar graf. So clear tak 3 ketaksamaan ni? Pelajar, tengok jawapan sikit. Kan tak sama dengan cikgu kan. Okey, kurang atau sama dengan 600. 2X. Okey, jadi atau setara Maksudnya kita kecilkan dia lah. Tu maksud setara. Yang ni clear. Yang ni clear. So 3 statement Okey, so sekarang ni kita sketch graph. Okey, patutnya kita kena guna scale dia lah. Kita guna scale dia. Tapi okey, so kita tengok scale dia dulu. Cikgu nak pelajar sketch dulu lah, senang. Sketch. Okey, yang paling penting sekali dekat sini. Okey, kalau kita guna scale dia 2 cm. Okey, 10 pokok pada 4 cx.
2 cm 5 pokok pada paksi Y. 2 cm 5 pokok pada paksi Y. Okey, lukis dan lorekkan rantau yang memuaskan ketaksamaan. So, paksi X 2 cm 10 pokok. So, nilai maksimum dia kita tahu 40 Ni nilai maksimum dia. Okey, so kalau cikgu lukis cikgu lukis sikit conteng-conteng sikit. Okey, 2 cm ni ialah paksi X tadi berapa ni? 10. So 10, 20, 30, 40. Ini kosong Pada paksi Y 2 cm 5 pokok pada paksi Y. So 2 cm 5 pokok. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Cikgu kecilkan sikit. 35, 40. Okey, so bila kita lukis graf ni, senggatan ni kena buat dah. Ni kita panggil dia senggatan Okey, so pelajar garis lah. Garis cantik-cantik lah. Ni cikgu sebab cikgu freehand Okey. Hello, pelajar faham lah. Okey, so kita tengok persamaan yang pertama dulu. Okey, persamaan yang pertama kita ada X tambah Y lebih besar atau sama dengan 40 Lebih besar ke? Okey, atau sama dengan 40. Okey, betul lah. Okey. So, X tambah Y lebih besar atau sama dengan 40. Kita buat jadual nilai lah XY. So, kalau masukkan X tu kosong, Y dia 40. Kalau masukkan Y dia kosong, X dia 40. So, kita plot 0,40. Sini 0,40. Kat sini 40 kosong. So, kita cantumkan dia Cikgu kecilkan dia. Okey, so kita cantum. Guna pembaris So dekat sini dia lebih besar. Lebih besar mesti lorik belah atas lah. Cikgu buat garisan lorikkan yang nipis. So lorik mesti belah atas Okey, lebih besar. Okey, so yang kedua. Samaan yang kedua tadi kita ada X sama dengan Y. So kalau X sama dengan Y, X lebih besar atau sama dengan Y Lebih besar ke lebih kecil ni? Lebih kecil. Sorry. Lebih kecil atau sama dengan Y. Kalau kita buat jadual nilai XY. Kalau X1, Y1. Kalau X2, Y2. So garisan dia ialah yang ni. Okey, X1, Y1, X2, Y2. So dia straight macam ni Ni garisan dia. Okey, so dia lebih kecil. Okey, yang ni biasakan pelajar Kalau kita dapat macam ni, kita biasakan kita terbalikkan dia. Y mesti duduk kat depan. Okey, lebih besar atau sama dengan X. So, Y lebih besar mesti belah atas. So, kalau cikgu lorik, dia belah atas macam ni lah. Ni ambil kawasan ni. Jangan ambil bawah dah sebab yang ni dah belah atas dah. Okey, jadi kita pergi kepada persamaan kita yang ketiga. 10X tambah 15Y lebih kecil atau sama dengan 600 10X tambah 15Y lebih kecil atau sama dengan 600. Yang ni kita boleh masuk dalam jadual lah XY. Jadual nilai. So kalau X dia kosong, Y dia kalau X dia kosong. Jadi Y dia 15Y sama dengan 600. So Y sama dengan 600 bahagi dengan 15. So, kita tekan kalkulator. Okey, 600 bahagi dengan 15. So kita dapat 40.
Okey, kalau Y kosong berapa? Tolong cikgu. Kalau Y dia kosong. X dia 60 kan? So kita plot dulu. Kita plot titik yang pertama dulu yang ni. 040, 040 sini. Okey, 60 kosong. 60 kosong sini ya, 40, 50. Jadi Y dia tak boleh kosong lah. Kita ambil nilai lah. Kalau Y dia 30, berapa? Belajar. Kalau cikgu ambil juga Okey, cos X 60, 40, 50, 60. Y kosong ni garisan dia So kalau cikgu cantumkan dia akan jadi macam ni. Trik macam ni. Tapi ni lebih kecil belah bawah. So bila belah bawah ni ialah jawapan dia belah bawah. Yang tindan 3 tu. Ni ialah jawapan dia. Clear tak belajar? Yang ni kena buat yang ni kena buat. Setiap tahun keluar soalan ni. Boleh. Boleh follow cikgu. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Sikit lagi cikgu nak habiskan yang ni. Okey, cari bilangan minimum dan maksimum. Okey, so soalan ni dia nak dua ni. Minimum dengan maksimum. Pokok bunga ros yang dibeli sekiranya Hanis membeli 24 pokok orkid. So kita tahu ros ni ialah X. Ros ni ialah X, orkid ialah Y. So cari bilangan minimum dan maksimum bunga ros yang dibeli oleh Hanis. Okey. Sekiranya telah membeli 24 bunga orkid. So 24. So dekat mana 24? Dekat sini 24. Ni 20 Bermakna 21, 22, 23, 24. So dekat sini kita buat garisan putus-putus sampai sini. Okey, so minimum dia dekat sini lah. Ni ialah minimum dia, hujung ni kat sini. Ni minimum dia, tarik ke bawah. Dapat jawapan minimum dia. So kalau cikgu kira dekat sini, cikgu 10, kat sini 20 Maksudnya 15 kalau cikgu. Okey, kalau maksimum, tengok dekat maksimum, tengok dekat ujung sini. Tapi pelajar mesti betul Mesti guna pembaris lah. Tepat. Jawapan cikgu mungkin tak tepat. Okey, kalau pelajar sedang lukis tu, pelajar bagi jawapan cikgu yang tepat boleh? Nanti pelajar lukis. Lukis gambar tu, snap lah, hantar jawapan tu kat cikgu. Senang sikit cikgu nak tengok betul ke tak betul. Sebab bila melibatkan lakaran graf ni 4 markah 4 markah. Okey, markah dia yang pertama sekali scale lah. Skala ni kena betul. Ni 50, ni 60. Scale 1 markah. Lepas tu 3 garis ni. 1, 2, 3. 3 garis. Okey, dan dilorik dengan betul. Dan dilorik betul. Okey, so akan dapat 3 markah. Clear pelajar dekat sini? Clear tak? Okey, so clear. So soalan 15 pelajar cubalah. Soalan 15 pun lakaran graf juga. Okey, pelajar cuba Okey, so itu sahajalah. Itu sahaja untuk hari ni. So cikgu stop dulu.